Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Asyidarif bin Azali. Nombor pendaftaran 04 DPT 22F1058. Rawatan biologi merupakan kaedah atau prosedur yang melibatkan prinsip dan pengetahuan biologi untuk merawat atau mengendalikan masalah kesihatan, penyakit atau keadaan biologi dalam tumbuhan manusia atau organisma lain. Sebagai contoh, ia termasuklah genetik, terapi sel, vaksin dan penggunaan mikroorganisma seperti bakteria, probiotik untuk meningkatkan kesihatan. Pelupusan sampah atau tapak pelupusan sampah. Ianya merujuk kepada penggunaan mikroorganisma atau proses biologi untuk mengurangkan bahan organik dalam sampah. Ia juga membantu mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan membolehkan sisa-sisa organik diubah tuai menjadi bahan yang lebih stabil dan tidak berbahaya. Ia juga melibatkan penggunaan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat untuk memecahkan sisa-sisa organik dalam sampah. Teknik penguraian anaerobik turut digunakan untuk mempercepatkan proses penguraian bahan organik. Selain itu, ia mengurangkan jumlah sampah yang dihantar ke tapak pelupusan akhir untuk membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar serta memberi manfaat jangka panjang kepada persekitaran. Contoh kajian kes yang dilakukan oleh Muhammad Zaki turut menjelaskan tentang isu pengurusan sisa pekerja di Pulau Tioman. Didapati penjanaan dan komposisi sisa pekerja yang dihasilkan oleh penduduk tetap di pulau ini telah disesuaikan dengan teknologi pelupusan sedia ada bagi mengekalkan dan memelihara kebersihan Pulau Tioman. Didapati sisa dapur dan sisa organik adalah paling banyak dihasilkan sehingga meliputi 60% daripada keseluruhan sisa pekerja yang dihasilkan di Pulau Tioman. Dalam hal ini, aktiviti pelancongan di pulau ini telah berjaya menarik perhatian pengunjung secara tidak langsung. Telah berlaku peningkatan terhadap jumlah sisa pekerja yang dihasilkan di pulau ini. Kajian mendapati dengan jumlah penduduk tempatan yang sedia ada serta kehadiran para pelancong telah menghasilkan 0.96 kg sisa pekerja sehari. Berdasarkan jumlah sisa pekerja yang dipungut dan ditimbang, jumlah ini menghampiri jumlah yang dinyatakan oleh Agamutu pada tahun 2001 apabila dikatakan penghasilan sisa pekerja berkapita telah meningkat 2 kali ganda daripada 0.5 kg kapita per hari pada tahun 80-an kepada 1 kg kapita per hari pada tahun 2001 di negara ini. Jenis rawatan biologi yang digunakan. Terdapat 3 jenis rawatan biologi yang digunakan, iaitu kompos, anaerobik dan bioremediasi. Proses kompos merupakan proses memecahkan bahan organik menjadi humus.
Manakala proses anaerobik merupakan proses penguraian bahan organik tanpa kehadiran oksigen. Ia digunakan untuk tinja haiwan atau sisa pertanian. Proses bioremediasi pula merupakan penggunaan mikroorganisma untuk memulihkan kawasan tercemar dengan bahan kimia yang berbahaya. Kesan pelupusan sampah terhadap alam sekitar. Yang pertama ialah pencemaran udara. Sebagai contoh, pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat dan tiada pengurusan yang sistematik boleh menyebabkan pencemaran udara. Malah, bau yang busuk terhasil daripada sampah sarap juga boleh mengganggu kehidupan kawasan sekitar. Yang kedua ialah peningkatan gas rumah hijau. Seterusnya, menjejaskan kesihatan. Sebagai contoh, sisa pembuangan sampah yang tidak teratur membawa pelbagai wabak penyakit yang disebarkan oleh haiwan seperti tikus, lalat, lipas dan lain-lain sehingga menyebabkan penularan penyakit. Yang keempat ialah kualiti tanah berkurang. Seterusnya, mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampah yang mengandungi bahan kimia atau bahan organik seperti sisa-sisa makanan dan najis, jika dibuang ke dalam kawasan air, ia boleh menyebabkan air di kawasan itu mendapat jumlah nutrien yang berlebih-lebihan. Seterusnya, berlaku bencana alam. Perbuatan membuang sampah sarap ke dalam longkang akan menyebabkan longkang menjadi tersumbat dan menghalang pengaliran air ketika hujan. Manakala pembuangan sampah ke dalam sungai pula menyebabkan sungai menjadi cetek sehingga menyebabkan berlakunya banjir kilat akibat daripada limpahan air yang berlebihan daripada sungai yang cetek. Dan longkang juga boleh tersumbat. Akhirnya ia memberi kesan terhadap ekonomi penduduk. Kesimpulannya pula, pelupusan sampah yang tidak terkawal dan tidak baik dapat memiliki kesan yang merugikan terhadap kelestarian alam sekitar. Ia juga termasuk punca menyebabkan berlakunya pencemaran air dan tanah, kehilangan habitat, pencemaran udara, peningkatan gas rumah hijau, kerosakan estetika dan kemasyarakatan, ancaman keselamatan dan kesihatan manusia, serta pengurangan kualiti tanah dan pertanian. Akhir sekali, tindakan yang berkesan untuk mengurangkan masalah memproses sampah dengan betul penting untuk meminimalkan impak negatif dan memastikan kelestarian alam sekitar.